Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan basic pengurusan. Tajuk pembentangan saya merangkumi maksud pengurusan, bezakan peranan pengurusan dan juga pengurus, bagaimana pelaksanaan POLC kumpulan pengurusan dapat memastikan keberkesanan dan juga kecekapan dalam pasaran. Definisi pengurus: individu yang merupakan pemilik, pengasas atau kaki tangan dalam sesebuah organisasi. Individu yang digajikan untuk mempengaruhi, memimpin dan juga membimbing pekerja dalam organisasi bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan juga organisasi. Mencapai matlamat atau objektif khusus yang telah ditetapkan terdiri daripada sumber manusia dan juga bukan manusia yang terdapat unsur-unsur yang ada dalam sesebuah organisasi seperti kewangan, bahan mentah, mesin dan juga peralatan pejabat. Pengurusan. Pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan. Pengarahan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi sebagai proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas operasi organisasi yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan, tapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan proses dan juga matlamat. Ini bermakna di dalam pengurusan ini sebagai proses. Dia menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. Dan mencapai matlamat organisasi ini apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan yang lain, maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Peranan pengurusan. Perancangan. Satu proses di mana pengurus menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai diambil di semua peringkat organisasi. Pada peringkat perancangan yang perlu dipersoalkan ialah, sebelum itu saya jelaskan, sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu pada peringkat perancangan. Dia ada tujuan dan juga objektif. Mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi ini berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan juga prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi dan juga peratus keuntungan. Strategi organisasi. Organisasi perlu mencari jalan iaitu strategi untuk mencapai matlamat dan juga tujuan. Pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi peletakan harga, perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. Mengatur program dan juga projek mengikut strategi yang merasaskan matlamat organisasi. Kemudian, jaminan keselamatan supaya dapat meminimalkan risiko dan membantu organisasi. Meminimalkan risiko dengan mengurangkan ketidakpastian persekitaran urusan. Bantu organisasi mengurangkan pemaziran sumber dan juga masa. Pencapaian matlamat agar meningkatkan kejayaan organisasi dapat diselaraskan dengan baik. Pengorganisasian. Pengurus mengagihkan sumber-sumber dalam organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, menyusun serta mengaitkan tugas, tanggungjawab, kuasa serta sumber-sumber sesuai dalam organisasi ke arah pencapaian objektif. Melibatkan kerja menstruktur organisasi meliputi perancangan sumber manusia seperti proses pengambilan kaki tangan,
Struktur organisasi menunjukkan pembagian aktiviti serta prosedur yang ditetapkan. Pembagian kerja mengikut aktiviti seperti pemasaran, kewangan dan juga pemprosesan. Kepimpinan menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan juga sempurna. Fungsi ini penting perlu diberi perhatian kepada pihak pengurusan dari segi faktor motivasi. Bagaimana kita nak memupuk minat pekerja ni bekerja dalam organisasi ni. Pengurus ni kena bagi penghargaan kepada pekerja dia. Kepimpinan ni dari segi faktor kuasa dan juga otoriti. Siapa yang kena pegang kuasa, siapa yang kena pegang otoriti. Dan juga sistem komunikasi ni wujud komunikasi yang elok antara pekerja dalam organisasi itu. Pengawalan. Fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. Masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu dikenal pasti. Faktor-faktor dalam organisasi. Yang pertama, keinginan dan sifat kaki tangan yang ada dalam organisasi. Dan kedua, tingkah laku perlu diberi perhatian dan juga diawasi. Proses kawalan melibatkan menentukan piawai yang sesuai ni sesuai untuk keinginan dan juga sifat kaki tangan yang ada dalam organisasi. Mewujudkan sistem laporan berkesan ni, keinginan dan juga sifat kaki tangan yang ada dalam organisasi. Menyediakan sistem ajaran menarik ni, keinginan dan juga sifat kaki tangan yang ada dalam organisasi. Mengadakan pemantauan ni, tingkah laku perlu diberi perhatian dan juga diawasi. Mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan ni adalah tingkah laku perlu diberi perhatian dan juga diawasi. Peranan pengurus. Pengurus sebagai komunikator. Mantau dalam memerhati maklumat berkaitan organisasi dan juga persekitaran. Dapatkan maklum balas berkaitan keputusan organisasi. Penyampai dalam menyampaikan maklumat dari dalam dan juga luar organisasi kepada pihak dalaman dan juga pihak berkepentingan tentang rancangan organisasi, sasaran pekerja dan arahan yang tepat dan juga jelas melalui memo, ucapan dan juga buletin. Juru cakap dalam menyampaikan maklumat kepada pihak luar organisasi dan juga pihak berkepentingan. Maklumat berkaitan rancangan organisasi, polisi, tindakan dan juga keputusan yang diambil melalui rundingan, mesyuarat dan juga laporan tahunan. Pengurus sebagai penorong. Okey. Memberi galakan pada pekerja supaya meningkatkan motivasi. Memberi motivasi kepada pekerja dalam melaksanakan tugas. Fasilitator untuk memimpin kerja untuk melaksanakan sebarang masalah. Dan juga kaedah permasalahan pekerja ni macam pengurus tu kena dengar masalah pekerja dia. Apa dia? Macam tak datang kerja ke, lewat datang kerja ke, macam tu. Pengurus sebagai penyelesaian masalah. Menangani gangguan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi atau luar organisasi. Bekerjasama dalam bantu pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja. Berundi konflik dalam menyelesaikan masalah dengan pihak berkepentingan seperti pembekal, pekerja dan juga pelanggan. Bahagian sumber dalam membuat pengagihan sumber yang ada dalam organisasi. Pengurus ni sebagai usahawan. Dia ni berusaha nak meningkatkan perniagaan melalui idea baru secara kreatif dan juga inovatif. Sentiasa peka terhadap sekitaran dalaman dan juga luaran yang memberikan peluang dan juga ancaman dan bagaimana mengatasinya. Sentiasa memperbaiki prestasi unit atau organisasi dalam semua aspek terutama dalam faktor pengeluaran dalam organisasi untuk melaksanakan aktiviti dengan cekap dan juga berkesan. Pelaksanaan POLC kumpulan pengurusan. Apa itu pengurusan? Sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan juga pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Pengurusan adalah satu proses di mana pelaksanaan satu tujuan tertentu atau diselenggara dan juga diawasi.
Pengurusan ni terdiri daripada pengarahan dan juga pengawalan sesebuah kumpulan yang terdiri pada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaras dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai satu matlamat. Ia sering merangkumi penggunaan sumber-sumber manusia, kewangan dan juga teknologi serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk pada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat, manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Perancangan strategi. Strategi difahami satu seni dan juga ilmu memanfaatkan segala sumber yang terdapat dengan cara yang sebaik-baiknya bagi mencapai matlamat organisasi. Dalam melaksanakan sesuatu perancangan, perlulah sesebuah organisasi itu melaksanakan sesuatu perancangan dengan cukup teliti, dengan menyatakan wawasan, misi dan juga objektif organisasinya dengan jelas, tepat dan juga pasti. Strategi juga adalah usaha membina masa depan, bagaimana sifat dan juga bentuk organisasi yang ingin dicapai pada masa akan datang. Sesebuah organisasi ini perlu mempunyai maklumat secukupnya tentang realiti, hal-hal yang berkaitan, khususnya kelebihan dan juga kelemahan pesaing-pesaing organisasi tersebut. Contoh yang boleh saya beri, mengumpul data-data dan menganalisisnya secara objektif. Pihak pengurusan perlulah menganalisis kadar kemampuan untuk dijadikan asas bagaimana memanfaatkannya dalam rangka merubah keadaan status quo kepada keadaan yang dimatlamatkan. Mengetahui kemampuan dan juga dalam organisasi, menangani perubahan, mencipta masa depan, menghindari kekangan, memanfaatkan kesempatan dan mencapai keunggulan. Latihan dan juga pembangunan. Satu usaha untuk memberi manusia kemahiran yang akan membolehkan mereka membangunkan dan juga mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Organisasi perlulah melihat latihan sebagai satu keperluan yang wajib diberikan pada pekerja. Kerana kejayaan sesebuah organisasi bergantung pada para pekerjanya. Perubahan yang semakin besar amat memberi kesan pada sebuah organisasi. Oleh yang demikian, sebuah organisasi itu hendaklah sentiasa membuat perubahan dan juga pengubahsuaian organisasi mereka secara luaran dan juga dalaman. Bagi menghadapi cabaran akibat daripada perubahan yang berlaku, latihan dan juga pembangunan merupakan satu alat yang penting. Seperti yang diketahui, pekerja pada masa sekarang dianggap sebagai sebahagian daripada keperluan untuk membangunkan dan juga meningkatkan prestasi sebuah organisasi. Sebuah organisasi juga perlulah bertanggungjawab dan memastikan latihan yang dikendalikan berjalan dengan baik. Jika dilihat, saya bagi contoh. Syarikat di Jepun telah lama mengamalkan latihan kepada pekerjanya dan mereka memberikan latihan secara berterusan kepada pekerja mereka sehingga mereka bersara. Kemudian fokus utamanya adalah memberi pengetahuan praktikal mengenai bahagian fungsional dalam organisasi oleh syarikat Jepun. Dilihat sebagai pelaburan berterusan dalam mengembangkan mutu kerja sesebuah organisasi itu. Di kebanyakan syarikat pula di luar tu, dia cuma menyimpan maklumat lengkap berkenaan dengan latihan dan juga bimbingan yang akan diberikan kepada para pekerja dia. Sebenarnya latihan ni adalah usaha nak memudahkan pembelajaran pekerja mengenai keperluan berkaitan dengan prosedur kerja mereka. Keperluan-keperluan ni ada kemahiran. Latihan digunakan dalam sebuah organisasi itu adalah untuk mewujudkan intellectual capital, kemahiran asas untuk menjalankan tugas masing-masing, kemahiran lanjutan iaitu bagaimana menggunakan teknologi dan berkongsi maklumat dengan pekerja lain dan juga pemahaman berkenaan pelanggan atau sistem pengeluaran yang dilakukan kepada pekerja.
Definisi kerja pasukan merupakan suasana kerja yang mengamalkan pendekatan bersama, perkongsian idea untuk mencapai satu matlamat yang sama. Jadi, kerja pasukan ni dalam satu kumpulan ni kena ada sama-sama nak berbincang, lepas tu nak kongsi idea untuk mencapai matlamat yang sama daripada organisasi itu. Kerja berpasukan. Kepuasan kerja dapat memberikan kesan yang positif kepada produktiviti dan juga kesihatan pekerja. Kerja berpasukan suatu pemahaman dan juga komitmen di antara ahli kumpulan ke arah pencapaian matlamat pasukan dan mengurangkan perselisihan faham yang wujud dalam ahli pasukan kerja. Oleh itu, kepuasan kerja dapat diperoleh apabila sebuah organisasi itu mengamalkan konsep kerja pasukan yang berinteraksi dan menyelaraskan tugas atau kerja mereka bagi mencapai matlamat umum yang disasarkan bersama. Semangat kerja pasukan adalah sentiasa dipupuk dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, sentiasa mempersetujui pendapat bersama. Dalam kumpulan tu tak boleh nak menentang pendapat seorang-seorang tu. Kena persetujui walaupun pendapat tu sukar nak terima. Okey. Satu kumpulan tidak menyai matlamat yang sama, malah masing-masing berusaha menyiapkan kerja masing-masing dan mendapat ganjaran tertentu. Okey. Ni macam kumpulan ni tak ada matlamat yang sama dalam organisasi tu, tapi dia usaha dia nak menyiapkan kerja dia dan mendapat ganjaran daripada kerja yang dilakukan. Dengan kerja pasukan, ahli organisasi ini dapat meningkatkan rangsangan, mewujudkan perasaan seronok bekerja dan juga mengeratkan tali persaudaraan dan juga setiakawan antara pekerja. Fokus kepada pelanggan. Keperluan dan juga kehendak pengguna sentiasa berubah. Oleh itu, pihak pengusaha hendaklah lebih memahami perubahan yang berlaku. Jika dilihat dalam dunia perniagaan sebagai contoh, pelanggan adalah raja dan setiap apa yang dilakukan oleh pelanggan adalah betul. Maka, pengeluaran barang dan juga perkhidmatan menjadi agenda utama pihak pengurusan supaya dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Melalui perniagaan jujur, kedua pihak iaitu pelanggan dan juga organisasi akan puas hati dengan barangan dan juga perkhidmatan yang telah dibeli dan juga diberikan. Oleh itu, setiap pekerja yang berada di dalam organisasi perlulah mengutamakan pelanggan dan setiap apa keadaan dan juga masa dalam setiap perkhidmatan yang dijalankan perlu mengamalkan sikap yang sentiasa mesra, manis muka, bersopan santun, ramah dan sentiasa responsif. Pelanggan adalah aset yang penting kepada organisasi. Dengan itu, kehendak dan keperluan pelanggan hendaklah sentiasa dipenuhi bagi menjamin kelangsungan dan juga kemajuan sebuah organisasi. Bagi merealisasikan kehendak pelanggan tercapai, setiap organisasi perlulah mempunyai strategi dalam menyambut hati pelanggan. Organisasi perlulah mengenal pasti bagaimana sifat dan apa yang pelanggan inginkan. Selain itu, hubungan baik antara organisasi dan pelanggan perlu dipupuk agar dapat membantu sesebuah organisasi itu melakukan penambahbaikan terhadap perkhidmatan dan juga produk mereka. Sebagai contoh, membantu pelanggan daripada ditindas dan juga dipergunakan. Membina komunikasi yang hebat. Proses menyampaikan dan menghubungkan maklumat dari satu kepada pihak yang lain adalah salah satu untuk membina komunikasi yang hebat. Ini nak menyampaikan maklumat ni kepada satu pihak pada pihak yang lain. Bagaimana cara dia? Okey, kita lihat. Komunikasi. Komunikasi untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan benar pada ahli-ahli dalam organisasi. Komunikasi penting dalam organisasi untuk membentuk semangat ingin bekerja dalam organisasi. Okey.
Selain itu, bina komunikasi baik agar mewujudkan komunikasi yang positif dan juga berkesan. Jikalau komunikasi tidak baik, akan mencetuskan pelbagai konflik, permusuhan dan juga pergaduhan sering berlaku di tempat kerja. Organisasi akan menjadi pincang, maka akan timbul perasaan iri hati, cepat marah, tidak bekerjasama dan mementingkan diri sendiri. Dan perkara ini akan menghalang pembentukan semangat ingin bekerja di dalam sesebuah organisasi. Komunikasi boleh menjadi perasaan kuat bagi pembangunan peribadi di mana tempat bekerja dan juga mencapai tamat organisasi. Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai pengurusan kualiti berjaya dan juga terus maju. Komunikasi juga merupakan penentu dan juga tanda aras kepada keberjayaan sebuah organisasi dalam menguruskan para pekerjanya. Komunikasi yang baik dan juga berkesan ia dapat mempengaruhi pekerja di dalam sebuah organisasi, mencipta dan juga mengekalkan standard bagi kualiti. Contoh yang boleh saya berikan bagi komunikasi ni ada 4. Komunikasi lisan, sama ada individu atau kumpulan, seperti ucapan umum dan juga penyiaran. Komunikasi bertulis dalam bentuk seperti notis dan juga laporan. Komunikasi visual seperti poster dan juga video. Dan juga contoh teladan melalui tingkah laku manusia dalam mematuhi kod serta prosedur kerja yang telah wujud. Kelemahan kerja berpasukan. Anggota kumpulan lebih terdorong untuk mengikuti pendapat majoriti. Ni adalah anggota kumpulan yang lebih terdorong lah nak ikut pendapat dalam kumpulan itulah. Ia dikenali sebagai pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok. Masalah ini boleh menjejaskan proses membuat keputusan dan juga kualiti keputusan. Kalau dia dengar pendapat majoriti saja, dia boleh merosakkan satu keputusan daripada kerja pasukan tu. Tak boleh. Okay. Kemungkinan anggota mendominasikan perbincangan atau kumpulan bagi tujuan tertentu. Okey, daripada setiap perbincangan dalam kumpulan tu, mesti kumpulan tu ada tujuan. Itu memang kesilapan yang tak boleh nak buat lah. Tapi kena hindarkan. Sikap bergantung pada ahli yang lain dengan anggapan ahli lain akan melakukannya. Okey, ini selalu dalam organisasi. Tanggungjawab dan juga tugas tu diberikan kepada ahli yang lain. Bukan satu ahli tu yang memegang tanggungjawab, tapi dia beri kepada ahli yang lain buat kerja ni, buat kerja tu kan. Jadi dia akan bergantunglah kepada ahli tu sampai ahli tu merasa tekanan dan juga dia ada perasaan yang tak suka dia nak bagi pada ahli dalam kumpulan dia tu, ketua dia tu. Dan juga terakhir sekali, banding dengan individu, berkumpulan mengambil masa untuk menyelesaikan masalah dan buat keputusan. Okey. Jadi kalau nak menyelesaikan masalah dan buat keputusan ni kena pengurus yang buat. Tapi sekarang ni diwujudkan ada pengurus kanan 1 dan pengurus kanan 2 ni nak buat keputusan, tapi dia kena rujuk pada pengurus besar tu lah yang buat keputusan ni. Tak boleh individu ataupun kumpulan yang kena buat. Dia kena rujuk pada pengurus itu. Memang satu tanggungjawab pengurus besar nak buat keputusan berkaitan matlamat yang nak dicapai ni lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.